الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين والأطفال في غزة اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين والأطفال في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Baik, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala ya ibu-ibu ya. Pada malam ini dalam kurang lebih setengah jam ya, Allah memberi taufik kepada kita untuk kita sama-sama membaca uh, tiga surah daripada surah Sajadah, surah Waqiah, kemudian terakhir ialah suratul Muluk. Allah dalam tempoh setengah jam tu kira Allah kalaulah ditulis dengan amal soleh, setengah jam tu satu nikmat yang sangat besar ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah ibu-ibu ya, pada malam ini kita santai-santai, kita cubalah mentadabbur, bukan mentafsir, mentadabbur dua tiga ayat ya daripada satu surah, iaitu surah As-Saffat. Saya cuba share dulu dia punya surah tersebut supaya kita boleh sama-sama tengoklah ya. Ya ya. Boleh nampak tak ya? InsyaAllah kita tengoklah sampai ayat berapa kita sempat malam ni, kita sekejap ni kan, kurang lebih setengah jam lebih kurang ya. InsyaAllah malam ni kita cuba perhatikan satu sebahagian daripada ayat-ayat daripada surah As-Saffat ya, ayat 50 hingga ayat 61 ya, kalau sempatlah, dia macam satu kisah lah ya. Antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebut ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المتصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فأطلع فرآه فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا له الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. Sadaqallahul azim. Saya pun yang kecil-kecil mata pun dah tak nampak lah. Allahu Akbar ya. Baik, dalam ayat ini ibu-ibu ya, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan satu keadaan lah, satu kisah yang sebenarnya. Kisah ni berlaku bila? Berlaku di negeri akhirat. Di dalam syurga besok. Bayangkan betapa Quran ini merupakan mukjizat ya.
mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan hidup kita, menunjuk cara kehidupan kita di dunia, bukan setakat di dunia, malah diceritakan sampai ke negeri akhirat. Sebab itu Quran ini merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara kelebihan Al-Quran ialah mengkisahkan tentang peristiwa yang belum berlaku tapi pasti berlaku, iaitu keadaan di alam akhirat. Salah satu daripada iman kita wajib kita percaya ialah perkara-perkara gaib. Kan rukun iman kita ada berapa ibu-ibu ya? Kita ada ajar cucu-cucu kita tu. Rukun iman, percaya pada Allah, percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada kitab, percaya pada hari akhirat, percaya kepada qada dan qadar. Apa lagi yang tertinggal? Salah satunya percaya pada hari akhirat. Wajib kita percaya. Benda-benda berkaitan dengan perkara akhirat ini kita tak boleh nak bayang-bayang. Maksud saya bukan kata kita percaya itu melalui kita andai-andai, bukan. Ataupun kita duk tengok cerita-cerita dalam TV tu kita membayangkan alam akhirat macam ni. Bukan. Keadaan di alam akhirat yang kita percaya ialah sebagaimana yang disebut oleh Allah dalam Quran, ataupun apa yang didatangkan daripada perkataan baginda Nabi yang Nabi cerita dalam hadis-hadis Nabi. Salah satu ceritanya ialah keadaan ahli syurga. Malam ni kita tengok apa yang berlaku pada ahli syurga. Kita doa sama-sama ibu-ibu ya. Mudah-mudahan semua yang ada dalam grup kita ini, dalam kita punya bersama dengan saya malam ni 100 lebih ni, semuanya ahli syurga. Amin. Ya. Sebab tu kita sepanjang masa tu kita duk berdoa tu, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Tu kan. Jangan tinggallah doa tu. Biasa kita duk baca waktu kita bagi salam tu kan. Kita bagi salam macam mana ibu-ibu? Kita bagi salam masa tahiyat akhir tu kan, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang cantiknya Assalamualaikum tu kita masih tengok ke depan lagi, ke tempat bahagian jari telunjuk kita lah waktu kita dalam sembahyang. Dua tempat yang kita disunatkan kita pandang, tanda kita ni khusyuk anggota badan termasuk mata ya. Tempat yang pertama ialah tempat kita sujud. Bila kita pandang tempat kita sujud tu, waktu kita qiyam, waktu kita rukuk, waktu kita duduk antara dua sujud, sunat kita tengok tempat sujud. Waktu kita baca tahiyat, sunat kita memandang ke jari telunjuk lah. Kami orang lelaki ni nampak jari telunjuk kita orang. Ibu-ibu biasa sembahyang dalam telekung, kita ibarat kalau masa andaikan dia punya itulah tempat jari telunjuk kita. Masa kita bagi salam tu, kita masih lagi melihat ke tempat sujud atau ke jari telunjuk kita. Bila masa kita toleh, lepas kita kata kum tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru kita toleh ke kanan. Toleh tu dengan kadar kalaulah ada orang kat belakang tu boleh nampak lah pipi hajah yang putih tu kan. Yang comel tu, dengan kadar orang belakang boleh nampak. Tak perlu toleh sampai nampak, sampai muka-muka nampak tu kan. Terkejut orang belakang. Dengan kadar pipi kita je. Kan waktu kita toleh yang pertama tu, dalam kitab Muliatul Musalli diajar pada kita kan, baca apa? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku mohon ya Allah kepadamu keredaanmu dan syurgamu. Kan? Kita minta macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Assalamualaikum, tengok depan dulu. Warahmatullahi, baru ke kiri. Wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Aku minta jauh, aku minta lindung daripada murkamu ya Allah dan juga nerakamu ya Allah.
Tak payah nak angguk-angguk. Kadang tengok orang semayang tu dia bagi sandi angguk. Assalamualaikum. Jangan angguk, tersilap leher tu kan. Tak berpusing kita kan. Tak ada angguk-angguk ya. Tulis je Assalamualaikum warahmatullahi. Kan kita minta syurga, kita minta jauh daripada neraka. Dalam syurga kata Allah, ni besok ahli syurga, ibu-ibu, alhamdulillah semua insya-Allah masuk syurga nanti kan. Dalam syurga apa yang berlaku? Bila dah selesai semua ni, yang ahli syurga dah masuk ke syurga, ahli neraka dah kekal dalam neraka tu. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Maka sebahagian daripada ahli syurga menghadap pada sebahagian yang lain. Duk bersantailah ahli syurga ni. Bersantai ramai-ramai. Geng-geng ahli syurga. Dalam ni ada berapa? 100 lebih duk bersantai kan. Ibu-ibu nikmat dalam syurga Allah setinggi-tinggi nikmat. Ibu-ibu nanti masuk syurga. Sekarang ni umur berapa? Lebih kurang ramai-ramai ni agak-agak umur berapa? Saya umur dalam berapa? 22 tahun. Kalau umur YB yang bersara, YB kita kata 60, 70. Sekarang masuk syurga nanti akan dikembalikan muda balik. Sweet 17. Muda 17 tahun, 19 tahun muda. Sebaya semua. 60 ke atas. Alhamdulillah 60 ke atas ni maknanya nikmat yang Allah bagi tu banyak dah tu. Kan? Saya belum tentu lagi sampai 60 kan. Walaupun kita meninggal, katakanlah bukanlah meninggal 60 lah, kita kata biasa orang perempuan kalau purata umur rakyat Malaysia, orang perempuan lagi tinggi saya ingat 70 berapa? 70 lebih kan? Saya lupa dia punya dalam jabatan perangkaan negara tu kan. Orang lelaki ni mati awal. Orang biasa umur, katakanlah kita meninggal takdir Allah 70, kita katakan 72, 60 lebih lah maksudnya. Tapi bila dah jadi ahli syurga, Allah dimudahkan kembali. Mudahkan kembali cantiknya ya Allah. Di syurga nanti ibu-ibu ya, dah tua dah saya pun. Di syurga nanti Allah indahnya wajah ibu-ibu nanti dikembalikan muda tu satu dan sebaya semua. Maknanya ibu-ibu umur 17 tahun. Anak ibu umur 17 tahun juga. Cucu pun 17 tahun juga. Mak kita umur sama dengan kita. Nenek kita sebaya besok dalam syurga. Allahu Akbar. Ya. Dalam syurga, wanita ataupun perempuan dalam syurga ni dia ada dua golongan. Yang pertama bidadari. Yang kedua wanita-wanita ahli syurga. Bidadari itu pun yang kita duk belajar, yang kita duk dengar orang mengajar kan cantik. Cantik secantik-cantiknya lah. Kalaulah bidadari itu menunjukkan wajahnya di muka, habis semua orang tak buat kerja lain lah. Dia tunjuk jari kelingking je. Allah, orang lain tak buat kerja, duduk tergila-gila kan. Kalau dia turun ke bumi ni, bau haruman dia tu satu dunia ni boleh rasa wanginya kan. Itu bidadari. Ibu-ibu nanti akan menjadi ketua kepada bidadari. Apa dia? Nisa'un ahlil jannah, wanita-wanita ahli syurga. Lebih indah daripada bidadari. Dipakaikan dengan pakaian indah daripada syurga. Berapa puluh lapis tu disebut dalam hadis tu kan. Berpuluh-puluh lapis kain sutera yang lembut tapi masih lagi menampakkan betis. Maksudnya menampakkan kulit betis. Kulit itu. Haji tengok. Kan melompat lah. Ini maknanya indahnya kehidupan di syurga. Kita belajar dalam banyak-banyak kitab tafsir dan sebagainya. Dan ahli syurga ini
sesama mereka ni fa'aqbala ba'duhum, duduk menghadap antara satu sama lain. Di mana-mana sudut dan mana-mana bahagian di dalam istana ibu-ibu dalam syurga. Setiap orang, kalau banyak amalannya, banyak istananya, mahligainya. Antara amalan yang kalau kita nak banyak mahligai dalam syurga, ibu-ibu, banyak amalan disebut dalam hadis. Antaranya ialah kita tak tinggal sembahyang 12 rakaat sehari semalam, sembahyang sunat rawatib tu. Subuh kita buat 2 rakaat. Sebelum kita nak sembahyang zuhur, 2 rakaat sebelum subuh tu kan? Sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum sembahyang fardu zuhur tu, 4 rakaat sunat sebelum zuhur. 2 rakaat selepas zuhur. 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, 12 rakaat. Kita buat sehari semalam 12 rakaat, dapat satu mahligai. Bayangkanlah kalau umur dah berapa tadi, sebut 60 ke atas kan, setiap hari tak tinggal. Kalau sehari satu mahligai, kalau setahun 360 mahligai. Allah, satu mahligai dalam syurga ni bukan macam rumah banglo kita kat dunia kan. Allah, hebatnya. Kita duduk berehat di mana-mana sudut dalam mahligai kita. Fa'aqbala ba'duhum, sambil menghadap antara satu sama lain. Ibu-ibu, nama Hajah Faridah lah contoh, duduk menghadap, duduk bersembang, bersukaria ni dengan Hajah Hafsah ni kan, duduk bercerita atas dunia. Ya, dalam surah Waqiah ada bidadari syurga. Duduk bercerita, sehingga kan disebut dalam beberapa riwayat, kita duduk bersembang dalam syurga tu, memandang ke satu sudut dalam syurga, kadang-kadang sampai 70 tahun, merasa nikmat tak terasa bahawa maknanya lama masa tersebut, kerana seronoknya. Dan kita memandang ke tempat lain tu bukan kerana tempat yang kita pandang tu dah mula jemu, tak, kerana kenikmatan yang lain kan. Jadi masing-masing ni fa'aqbala ba'duhum, bersembang, memandang antara satu sama lain. Ba'duhum yatasa'alun, kemudian sambil bercakap-cakap, bertanya-tanya. Salah seorang daripada ahli syurga ni dia berkata, qala qailum minhum inni kana li qarin. Kata seorang daripada ahli syurga tu, dia kata, aku atas dunia dulu ada seorang kawan, qarin, teman. Kemudian kata Al-Awfi daripada Ibnu Abbas, dia kata, dia bercerita, teringat atas dunia dulu aku ada seorang kawan, tapi member aku ni musyrik, makna tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Ibnu Abbas. Yaqulu a innaka laminal mutasaddiqin. Dia duk cerita kawan dia musyrik ini yang tidak beriman ini, waktu atas dunia dulu pernah mempertikaikan, pernah seolah-olah macam memperli orang beriman yang masuk syurga tu, tapi waktu tu atas dunia dia kata apa? Adakah kamu bersungguh-sungguh termasuk orang yang membenarkan hari kebangkitan? Betul ke kamu ni betul-betul percaya ada hari kiamat ni? Macam itulah. Yakni, apakah kamu membenarkan adanya kebangkitan, pengumpulan, perhitungan dan pembalasan amal? Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamadinu. Kemudian dia perli lagi, orang yang tidak beriman tentang hari akhirat. Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Dia pertikai kan. Dia tak percaya. Kita ni percaya sungguh-sungguh kerana kita yakin dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian qala hal antum muttali'un. Kemudian demikian, orang mukmin tu berkata kepada sahabat-sahabat yang duduk di dalam daripada penghuni syurga,
Yang seorang ni bercerita, dia kata kawan dia dulu sekian yang tidak beriman ni pertikaikan dia percaya pada hari akhirat. Kemudian dalam bersembang tu, member yang dalam syurga tu kata apa? Dia kata, nak tak kalau kita pergi tengok keadaan kawan kamu tu dalam neraka tu? Ibnu Abbas berkata, dia kata apa? Yakni di tengah-tengah neraka yang menyala. Allah. Rupanya ahli syurga ni Allah bagi segala-gala yang dia kehendaki. Dia boleh pergi tengok, dia boleh pergi melihat keadaan orang yang dalam neraka yang dia kenal. Allah. Jadi ibu-ibu ya, bagaimana keadaan itu berlaku, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun adalah dicerita dalam kitab-kitab tafsir, bagaimana orang yang beriman tu boleh melihat, malah boleh bercakap dengan ahli neraka. Keadaannya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tak apalah kita bincang dengan bagaimana situasinya kan, walaupun disebut dalam kitab tafsir, untuk memudahkan kita faham bahawa betapa ahli syurga ini banyak sangat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Dan kita ini dalam kehidupan kita ni ialah selain daripada kita beramal soleh, ya, kita berusahalah sedaya mungkin supaya kita ini sedaya mungkin untuk kita ini diberi hidayah oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah supaya kita istiqamah dalam amal ibadah yang soleh. Lebih-lebih lagi ibu ya, orang perempuan ni sebenarnya senang masuk syurga. Orang perempuan sangat senang masuk syurga. Orang lelaki macam saya ni banyak tanggungjawab kan. Orang lelaki tanggungjawab pada siapa. Kalau kita macam saya seorang anak, tanggungjawab dengan mak ayah saya sebagai anak, tanggungjawab dengan isteri, amanah yang Allah suruh kita jaga, suruh kita didik, tanggungjawab dengan anak-anak, kan? Semua itu akan ditanya oleh Allah. Kemudian bukan hanya keluarga sendiri ni, pada agama ni, apa yang berlaku di Palestin sebagai contoh, saya pun terkecuali akan ditanya oleh Allah, apa yang kamu bantu Palestin, dengan jiran-jiran, dengan tanggungjawab pada agama kan. Semua itu banyaklah tanggungjawab bagi orang lelaki. Manakala macam ibu-ibu ni, tanggungjawabnya tidaklah sebanyak orang lelaki dan senang masuk syurga. Sebagaimana hadis Nabi kan, orang perempuan nak masuk syurga, yang pertama jaga sembahyang. Jaga sembahyang. Sembahyang fardu, yang paling utama tu sembahyang fardu. Jaga betul-betul. Sebaik-baiknya sembahyang tu biar sempurna rukun syarat. Sembahyang di awal waktu, jangan lambat-lambat. Sembahyang yang fardu tu jaga betul-betul. Sembahyang fardu kita ni ibu-ibu ya, dalam satu waktu tu dia ada, kalau dalam kitab fiqh tu, kalau tak silap saya, ada 5 waktu. Satu, waktu fadilah, waktu yang paling afdal lah. Yang kedua, waktu ikhtiariyah, yang kita boleh pilih bila kita nak sembahyang tu. Waktu ketiga ialah waktu makruh. Waktu keempat ialah waktu haram. Waktu yang kelima, waktu uzur. Waktu uzur. Waktu yang fadilah tu bila? Di awal waktulah. Macam kalau kita sembahyang di masjid surau tu, biasanya lepas orang azan 10 minit tu kan, dia akan sembahyang. Startlah sembahyang berjamaah. Jadi lebih kurang waktu tersebut ialah waktu fadilah. Cantiknya kita sembahyang waktu tersebut. Walaupun kita sembahyang di rumah, tapi di awal waktu. Ataupun waktu ikhtiariyah. Katakanlah Zuhur pukul 1, masuk asar pukul 1.20 contoh. Kan? Mana lepas daripada waktu fadilah, lebih kurang waktu fadilah tu, kalau Zuhur pukul 1.20, pukul 1.30 hingga pukul 2, kita kata itu waktu fadilah lah. Pukul 2 sehingga pukul 4.10 tu adalah waktu ikhtiariyah. Lebih awal lebih baik. Kan? Jangan pula kita duduk sembahyang waktu makruh. Waktu makruh ni macam mana? Kita sembahyang Zuhur, selesai sembahyang Zuhur, Assalamualaikum warahmatullahi, Bilal di masjid pun,
Allahu Akbar, azan asar. Sembahyang kita sah. Tapi kita dah lambat dah tu. Dah masuk waktu makruh dah kita tu. Lebih-lebih lagi janganlah sampai waktu haram. Kita takbir Allahu Akbar sembahyang zuhur. Tak sampai 2 rakaat, azan. Walaupun sembahyang kita sah, kita katakan, tapi perbuatan tersebut pada waktu yang diharapkan. Jadi maknanya, jaga sembahyang. Sebaik-baiknya sembahyang di awal waktu lah. Jangan pula kadang-kadang dia sayang, kerja-kerja kat pejabat tu dia sayang dengan make up dia. Sayang dengan make up kan pagi, gosok sana gosok sini muka make up. Kemudian Zuhur malaslah nak sembahyang awal, nanti nak kena basuh muka, dia kata ambil air sembahyang. Jadi dia buat ujung waktu pukul 4 baru nak sembahyang Zuhur. Lepas sembahyang Zuhur terus sembahyang asar, dah masuk asar. Janganlah buat macam tu. Sebabnya orang perempuan nak masuk syurga, yang pertama jaga sembahyang. Jaga sembahyang. Terutama sembahyang yang fardu. Lebih-lebih lagi. Kemudian selepas kita kata dah ikhtiar sembahyang fardu kita tu cantik kan, sambil-sambil tu kita top up lah dengan sembahyang sunat kan. Sebab tujuan sembahyang sunat tu ialah untuk menampal kekurangan sembahyang fardu dan juga untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Syurga ni ibu-ibu, dia ada 8 pintu. Ada pintu solat. Pintu solat tu akan memanggil, menyeru kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Orang yang banyak sembahyang sunat. Jadi kita sembahyang fardu kita jaga, sembahyang sunat pun kita buat. Satu, ibadah orang perempuan. Jaga sembahyang, terutama sembahyang fardu. Jaga puasa. Jaga puasa kan. Puasa fardu jaga betul-betul. Maknanya buat sesempurna mungkin dah. Sampai kepada puasa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali Khawasul Khawas tu kan. Ada pintu rayyan yang disebut dalam hadis kan. Kemudian orang perempuan dia suka puasa-puasa sunat, masya-Allah. Kemudian mendapat redha suami. 3 benda tu. 3 benda buat tu, jaga sembahyang, jaga puasa, mendapat redha suami, mendapat kasih sayang dan redha suami itu tadi. Maka pilihlah mana-mana pintu syurga yang ibu-ibu nak masuk, masuklah. Allahu Akbar. Jadi itulah. Nanti besok di sana nanti ibu-ibu akan berjumpa dengan kawan-kawan yang lain juga ahli syurga, berjumpa dengan ahli keluarga yang juga ahli syurga, berjumpa dengan para anbiya juga ahli syurga kan. Dan pada ketika itu maka kita akan bersembang, bercerita tentang keadaan kita atas dunia dulu. Dah tak ada dah nak kena pergi pergi hospital, pergi klinik cek darah lah, dialisis lah tak ada dah besok ni akhirat. Semuanya segala-gala nikmatnya Allah bagi. Dan dalam ayat ini sebagaimana disebut dalam tafsir Ibnu Kathir, dialog ini diceritakan bagaimana dialog yang berlaku 2 orang Bani Israel, yang seorang ahli syurga, seorang ahli neraka, yang dulu dia berkawan, kemudian seorang beriman, seorang kufur kan. Kemudian apa yang berlaku kepada kedua-dua ini sewaktu atas dunia membawa kepada mereka berjumpa besok di negeri akhirat dalam suasana yang berbeza. Seorang ahli syurga, seorang ahli neraka. Jadi siapa-siapa nak tahu kisah yang disebut dalam tafsir Ibnu Kathir tentang 2 Bani Israel yang disebut dalam ayat ini, insya-Allah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang ya. Jadi kesimpulannya kita pada malam ini, tadabbur kita ialah kita berusaha sedaya mungkinlah untuk menjadi hamba Allah yang terbaik ya. Kita mengharapkan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengan rahmat dan kasih sayang Allah, semua ini adalah ahli syurga ya. Dan untuk mendapatkan syurga daripada Allah, sebagaimana yang saya sebut tadi, kita jagalah, jaga sembahyang kita, jaga puasa kita, dan jaga hubungan kita dengan suami kita. Mudah-mudahan kita mendoakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita nikmat tersebut ya. Saya kira memadailah dulu ibu-ibu ya untuk malam ini, santai-santai kita, mudah-mudahan memberi sedikit manfaatlah kepada kita semua. Saya serahkan kembali kepada puan moderator kita, silakan.
Baiklah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas kesudian memimpin bacaan 3 surah dan tadabbur ringkas sebentar tadi. Dari apa yang telah Ustaz berikan tadi, dapatlah kita mengambil ibrah di mana supaya antaranya adalah supaya kita berhati-hati. Jangan berkawan dengan kawan yang jahat. Ini kerana musuh yang paling bahaya ialah musuh di kalangan mereka yang rapat dan kenal dengan kita. Dan selamat daripada azab Allah SWT itu sudah satu nikmat yang besar. Apatah lagi jika kita dapat masuk syurganya. Oleh kerana itu, wajib ke atas kita beramal dan buat persiapan jika mahukan kejayaan dan kemenangan di akhirat kelak. InsyaAllah. Semoga kita mendapat ilmu yang berkah, kefahaman atas apa yang telah dikongsi oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi dan memanfaatkannya dalam kehidupan seharian kita. Di sini ada pengumuman kepada para jemaah boleh terus kekal di talian kerana sebentar lagi kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Haris bin Haji Dahlan dalam program kita membaca Al-Quran menuju khatam. Baiklah, saya serahkan semula majlis kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Am. Dipersilakan Ustaz. Baik, kita tangguhkan slot kita pada malam ini dengan saya dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.